أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Rabbi zidni ilma. Wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna at-ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kefahaman mengenai Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, sentiasa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sentiasa dikurniakan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita pada malam ni saya akan baca pada muka surat 49 pendapat fuqaha tentang definisi khamar. Jadi siapa yang ada kitab tu boleh tengok muka surat 409, 410, 411 sehinggalah 412 berkenaan dengan cerita-cerita yang berkaitan dengan arak ataupun khamar. Sebelum kita baca apa yang terkandung dalam teks pengajian kita pada malam ni, terlebih dahulu saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan bagaimana para ulama bercerita kepada kita tentang arak ataupun khamar. Kalau dalam teks pengajian kita ini, approach-nya lebih berkenaan dengan undang-undang. Tapi pada masa yang sama, sebelum kita baca teks pengajian kita yang lebih banyak kepada undang-undang, pada malam ni sebelum tu kita lihat dahulu bagaimana para ulama membawa kepada kita beberapa tajuk berkenaan dengan khamar ini, supaya kita tahu apa yang ada isu-isu tertentu berkaitan dengan khamar. Antaranya ialah apa beza di antara khamar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini, dan apa bezanya dengan khamar, uniknya khamar yang ada dalam syurga. Kenapa khamar diharamkan atas dunia sehingga kan ianya dimasukkan dalam tajuk yang kita belajar, teks pengajian kita berkenaan dengan hudud, sedangkan Allah Ta'ala menceritakan kepada kita bahawa dalam syurga ada khamar. Kalau tuan-tuan perhatikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala bila dia cerita kepada kita benda yang ada dalam syurga, juga bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada kita benda yang ada dalam syurga, tuan-tuan akan perhatikan bahawa benda-benda yang ada dalam syurga itu sebenarnya benda yang banyak menarik minat manusia untuk bersenang lenang, untuk berseronok, sehingga mereka sanggup mengambil risiko melanggar undang-undang. Cuba tuan-tuan perhatikan. Contoh, berapa ramai manusia dia terlibat dengan aktiviti maksiat, sehingga kan banyak negara, termasuk negara kita, dia ada D7 kan, polis dia ada D7 khas untuk polis yang berkaitan dengan kongsi gelap dan maksiat, berkaitan dengan tempat-tempat maksiat, kelab malam, pelacuran dan sebagainya. Maka itu menunjukkan bahawa antara benda yang manusia paling seronok dan dia sanggup langgar undang-undang,
dia sanggup berhadapan dengan risiko ditangkap oleh pihak berkuasa. Antaranya ialah benda-benda yang berkaitan dengan seksual. Perkara yang berkaitan dengan seksual. Dan bila tuan-tuan berada di tempat seperti ini, tuan-tuan akan tengok bahawa antara benda yang sangat common yang ada di tempat-tempat maksiat seperti ini ada dua benda. Satu arak, yang kedua dadah. Tuan-tuan masuk tempat ni, tuan-tuan masuk tempat pelacuran, tempat maksiat, tempat ada ramai perempuan yang jijik, kan, tempat orang yang tidak mempedulikan isteri dia yang suci di rumah, kan, tempat orang yang sanggup bergelumang dengan kotoran. Bila tuan-tuan berada di tempat tu, tuan-tuan akan tengok bahawa antara benda yang paling common adalah dadah dengan arak. Dan dadah dengan arak ni tuan-tuan, bila tuan-tuan tengok dalam fatwa-fatwa ulama kita, dia mesti berada di bawah satu tajuk yang sama, iaitu khamar. Setiap kali ulama berbicara tentang arak dan ulama berbicara tentang dadah, maka nas yang mesti ada berkenaan dengan dua tajuk ini mesti berkenaan dengan khamar. Dan khamar inilah yang Allah Ta'ala sebut benda yang ada dalam syurga. Cara Allah Subhanahu Wa Ta'ala menarik perhatian hambanya supaya hambanya tertarik kepada syurga dengan menggunakan sifat manusia yang suka kepada benda-benda macam ni. Manusia, dia suka kepada benda-benda yang berkaitan dengan seksual. Manusia, dia suka benda-benda yang berkaitan dengan dadah. Manusia, dia suka benda-benda yang berkaitan dengan benda yang memabukkan, arak dan seumpamanya. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan sekalian, para ulama, bila mereka bercerita kepada kita tentang halal haram minuman, apa yang dipanggil sebagai pengharaman arak, bagaimana peringkat-peringkat pengharaman arak, dan apa beza di antara arak yang ada dalam syurga dengan arak yang ada dalam neraka, maka para ulama memperincikan benda-benda tersebut. Dan sangat menarik sebenarnya jikalau kita melihat apa yang disenaraikan oleh para ulama yang membezakan di antara apa yang ada di atas dunia dengan apa yang ada dalam syurga, sehingga kita boleh memahami hikmah dan juga illah pengharaman arak tersebut di atas dunia. Yang pertamanya, bila kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 219, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada kamu, wahai Muhammad, tentang khamar dan maisir, judi. Dua benda ni mereka tanya kepada kamu. Qul fihima ithmun kabir. Katakanlah, pada kedua-duanya itu ada dosa yang besar. Ithmun kabir, dosa yang besar. Wa manafi'u linnas, dan ada juga beberapa manfaat pada manusia. Ada manfaat, bukan kata tak ada manfaat. Wa ithmuhuma akbar min naf'ihima, tapi dosa keduanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Itu yang Allah Ta'ala ceritakan kepada kita dalam Al-Quranul Karim. Tapi dalam keadaan Allah Ta'ala cerita kepada kita bahawa khamar dan judi itu, dia punya mafsadah dia, kerosakan dia, buruk dia lebih banyak daripada manfaat. Tiba-tiba Allah Ta'ala juga menceritakan kepada kita bahawa dalam syurga tu ada khamar, dan khamar itu halal. Sehingga kan Allah Ta'ala menceritakan dalam syurga ni bukan setakat ada khamar untuk kita minum, tapi khamar itu bukan dalam bentuk botol, tapi khamar itu dalam bentuk sungai. Betapa banyaknya khamar yang Allah Ta'ala sediakan kepada manusia yang menjadi penduduk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ni menarik, tuan-tuan. Yang ni menarik. Kita, kalau kita pergi mana-mana, tuan-tuan,
orang hidang kat kita makanan, benda yang kita suka sangat dalam pinggan kecil, dengan orang hidang kat kita makanan hak kita suka dalam pinggan yang besar, hak mana kita suka? Perangai manusia ni tuan-tuan, tuan-tuan percaya tak kalau saya kata perangai manusia ni, dia tahu dah benda tu kalau dia makan tak habis, tapi kalau dia tengok benda tu banyak, tu dia lagi seronok. Betul tak? Contohlah, orang dekat Lunas ni kalau makan musangking berapa banyak agak-agak? Musangking sekilo 80. Tak kira lah 80. Pasal orang kata blackton berapa sekilo 100 ke apa, tak apalah. Agak-agak orang Lunas ni paling banyak boleh makan blackton ataupun musangking agak-agak berapa biji? Seorang. Sebiji? Oh, takkan sebiji kot. Paling kurang 2 tak? Katalah 2 biji. Paling kurang. Paling banyak berapa? 3, 4, 10 biji tak sampai. 10 biji dia mempercepatkan bertakarub dekat dengan Allah Ta'ala. Mempercepatkan melangkah alam barzakh. Katalah kita orang kat Kedah ni makan durian paling banyak boleh 3-4 biji seorang. Tu banyak kan? Kalau buah besar tu kalau boleh makan 3 biji, banyak tuan-tuan. 2 biji pun banyak dah. Baik. Kita tahu dah perut kita ni dengan durian, tak kira lah musangking ke blackton, 2 biji, 3 biji, katalah 4 biji kita kata. Mana seronok kalau orang ajak pergi makan durian, dia letak atas meja 3-4 biji yang kita maksimum boleh makan, dengan dia bawa kita pergi dekat kebun dia, pergi tunjuk 1 lori tu dia sedia kat kita. Agak-agak perasaan tuan-tuan, hak mana yang tuan-tuan suka? Hak 1 lori itulah. Walaupun kita takkan makan 1 lori tuan-tuan, kita takkan makan 1 lori. Orang bawa kat kita pergi kebun durian dia, 1 kebun, pilih nak hak mana. Kita tahu dah kita takkan makan 1 kebun tuan-tuan. Tapi bila orang tunjuk kat kita, ni 1 kebun dia nak bagi kat kita, itu satu nikmat yang tidak tergambar dalam kepala kita. Saya makan macam-macam buah tuan-tuan. Kan? Macam-macam buah ceri, buah apa dekat Eropah. Kan di benua Eropah. Kita pergi ladang apple. Perasaan tu lain. Kita pergi kat kedai, kita beli 2-3 biji, dengan kita pergi kat kebun tengok benda tu. Dia lain. Maka Allah menggunakan approach ini menceritakan kepada kita bahawa arak yang dia sediakan, khamar yang dia sediakan, yang rasanya itu tidak ada tolok bandingnya dengan khamar yang ada atas dunia, Allah Ta'ala kata dia dalam bentuk sungai. Macam mana nak minum arak tu dalam bentuk sungai tu? Kita takkan minum satu sungai tu. Atas dunia lah kita katakan, atas dalam syurga kita tak tahu. Tapi dalam bentuk sungai. Yang mana Allah Ta'ala alirkan arak itu dalam bentuk sungai yang rasa dia sangat lazat, bebas diminum oleh sesiapa sahaja yang menghuni syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cara Allah Ta'ala nak tarik hamba dia supaya suka kepada syurga dia. Kalau kita tak ada rasa motivated, tidak ada rasa dimotivasikan, tak rasa bersemangat dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tak tahulah apa jenis manusia yang ada dalam diri kita yang tidak tertarik dengan benda-benda yang biasanya manusia memang tertarik. Allah Ta'ala sebut di dalam surah Muhammad ayat yang ke-15, mathalul jannati allati wa'idal muttaqun. Perbandingan, perumpamaan. Apa dia? Jannah, yang kata jannah, syurga yang dijanjikan kepada orang-orang muttaqin, golongan yang bertakwa kepada Allah. Allah Ta'ala kata apa? Fiha anhar. Dalam syurga tu ada sungai-sungai. Ada sungai-sungai. Sungai-sungai ni mimma'in. Yang mana sungai tu dia terdiri daripada air. Yang mana air tu dia tak berubah. Rasa dia dan bau dia tak berubah. Dan sungai daripada air susu
yang tidak berubah rasanya, sungai dari khamar yang lazat rasanya bagi peminum dia. Tak berubah rasa. Tuan-tuan, antara benda yang orang suka, orang Malaysia ni, antara benda yang orang Malaysia suka strawberry. Strawberry ni, saya tak tahulah, ramai dah orang pergi naik Cameron Highland duk cerita. Kalau kita beli strawberry atas Cameron Highland tu, kena makan atas Cameron Highland. Kita turun kat bawah ni, dia rasa dia lain. Orang katalah. Dan pengalaman saya dan keluarga saya, kawan-kawan pun duk cerita benda sama. Kita kata, pasal apa tak? Kita makan kat kedai tu tadi rasa lain. Dia dah berubah rasa. Dia dah berubah rasa. Banyak benda atas dunia, tuan-tuan sekalian, bila dia beralih tempat, atau dia beralih dengan masa yang beberapa hari, masa yang lama, dia berubah rasa. Nak cerita bahawa benda tu kualiti dia pada tahap tertentu sahaja. Tapi Allah, dia tahu bahawa manusia mengetahui tentang benda-benda macam ni. Benda sedap, yang mana benda sedap tu kat situ je sedap. Lepas tu dia berubah rasa. Maka Allah menceritakan kepada kita bahawa benda hak sedap yang ada dalam syurga ni, dia tak berubah rasa. Dia tak berubah. Kita makan kat restoran, kan, nasi kandak. Kedai sama, bukan kedai lain. Tapi tukang bubuh kuah lain, tak sedap dah. Pasal apa tau? Itu contoh. Kan? Tokel sama, kedai sama, tapi bila tukang bubuh tu orang lain, dia jadi lain rasa. Nak cerita bahawa benda yang atas dunia ni dia berubah rasa. Tapi benda yang ada dalam syurga, Allah Ta'ala menyebut dia tidak berubah rasa dia. Baik. Pasal apa bila Allah Ta'ala cerita pasal khamar, tiba-tiba khamar yang ada atas dunia diharamkan oleh Allah? Tiba-tiba khamar yang ada dalam syurga dibenarkan dan dijadikan cara untuk attract manusia untuk suka memasuki syurga Allah. Maka antara ulama yang menceritakan kepada kita jawapan kepada persoalan ini adalah di kalangan mufassirun, antaranya Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Imam Ibn Kathir dia cerita apa beza antara dua ni, antara khamar yang ada atas dunia dengan khamar yang ada atas dalam syurga. Dia kata, Imam Ibn Kathir kata, khamar yang ada dalam syurga itu adalah khamar yang tidak memabukkan. Dia tidak mabuk. Dia punya sedap tu, dia tidak jadi mabuk. Allah Ta'ala sebut, la fiha ghaulun walahum anha yunzifun. Tidak ada khamar. Dalam khamar tu tak ada benda yang jadi mabuk. Elemen yang memabukkan. Dan orang yang minum tidak mabuk kerananya. Allah Ta'ala sebut. Yang keduanya, Allah Ta'ala sebut dalam surah Waqiah, iaitu mereka tidak akan pening kerananya dan tidak pula mabuk. Yang ketiga, arak yang ada dalam syurga itu warna dia putih. Warna dia putih. Yang keempat, rasa dia kan dia bayda, kan dia putih, lepas tu dia rasa lazat, kan dia rasa lazat bagi sesiapa yang meminumnya. Kemudian yang kelimanya, dalam hadis disebut bahawa ianya diperolehi tanpa perlu kita melakukan proses sebagaimana proses yang kita lakukan atas dunia. Kena ambil daripada pokok, kena perah dia, kena peram dia, kena proses. Apa yang ada dalam syurga dia bukan seperti itu. Dan sebahagian ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, dia pernah orang tanya dia, fatwa dia, pasal apa khamar yang ada dalam dunia ni diharamkan, sedangkan khamar yang ada dalam syurga dikatakan sebagai dalam syurga adalah halal. Maka apa jawab dia? Dia kata khamar di dalam syurga itu dia lebih baik. Pasal apa? Dia tidak mabuk. Pasal apa? Dia tidak bahaya dan dia tidak mengganggu manusia.
Itu khamar yang ada dalam syurga. Manakala khamar yang ada dalam dunia, dia ada bahaya dalam dia. Dia memabukkan. Bila orang tu mabuk, dia menimbulkan gangguan. Bukan saja mengganggu kesihatan dia, malah orang tu sendiri dia akan buat jenayah. Orang tu sendiri dia akan buat jenayah. Dan khamar akhirat, dia tidak ada benda yang memabukkan, tidak menyebabkan peminum dia mabuk, tidak mengganggu akal, tidak memberikan mudarat kepada badan dan sebagainya. Itu antara yang disebut oleh sebahagian ulama kepada kita, kenapa dibezakan antara khamar atas dunia dengan khamar di hari akhirat. Tapi pada masa yang sama, tuan-tuan sekalian, pada masa yang sama, satu cerita yang saya percaya bahawa ramai di kalangan kita pernah dengar kisah ini. Bagaimana Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dia cerita bahawa jauhilah khamar dan minuman keras. Sebab khamar ni ibu segala keburukan. Lalu Uthman bin Affan, dia cerita, dia kata dulu ada ahli ibadah yang biasa pergi masjid. Dia kata dulu ada ahli ibadah yang rajin pergi masjid. Dan ahli ibadah ni disukai oleh pelacur. Cuba tuan-tuan fikir. Macam mana, kan? Macam mana satu orang ahli ibadah tapi pelacur suka kat dia? Patutnya pelacur ni dia suka dekat artis. Patutnya pelacur ni dia suka dekat penari-penari lelaki, penyanyi, seniman. Logiklah. Sepatutnya pelacur ni dia suka kepada jutawan, kan, orang kaya. Tapi pasal apa? Dalam kisah ni tuan-tuan sekalian, kisah ni pelacur dia suka kepada ahli ibadah. Untuk pengetahuan tuan-tuan, di kalangan manusia ni perangai ni memang ada. Perangai ni memang ada. Orang lelaki yang jahat, yang berpoya-poya, yang suka kacau orang, yang suka mabuk dan sebagainya, bila dia nak kahwin ataupun diri dia sendiri, dia suka perempuan yang baik-baik. Sama dengan orang perempuan. Orang perempuan, dia ni nakal, dia ni berzina dengan banyak lelaki, tapi bila dia nak kahwin ataupun dia sendiri, dia ada rasa suka kepada lelaki yang baik. Dan benda ni bukan sahaja berlaku pada orang Islam, tapi juga berlaku di kalangan orang bukan Islam. Nak cerita contoh tak tuan-tuan? Ini ceritanya baru lagi, fresh from the oven. Cerita. Saya duduk di mahkamah, jumpa kawan-kawan. Ada kawan yang buat kes syariah saja, ada kawan yang buat kes civil. Cerita, bila cerita keluarlah cerita macam-macam. Cerita lawyer, cerita hakim, cerita kes. Jadi satu orang sahabat saya ni, dia duduk cerita pasal lawyer Hindu. Pasal lawyer Hindu perempuan. Lawyer Hindu perempuan di India, dia suka dekat satu lawyer India lelaki. Satu perempuan suka India sama India. Hindu sama Hindu. Di kalangan lawyer, tahulah yang lawyer India perempuan ni memang jenis bebas sikit. Jenis bebas, pakai pun lebih kurang, kan? Lepas tu kalau ada parti mana dia suka pergi. Jenis social. Tapi nak cerita kepada tuan-tuan, walaupun dia satu perempuan yang social, satu perempuan yang suka lelaki tu, suka lelaki, tetapi dia berkenan dekat satu lelaki India, lawyer juga, yang sangat baik. Yang sangat baik. Dia punya baik tu tuan-tuan, yang lelaki India, lawyer India, yang dia punya baik tu, sampai tahap handphone pun tak ada.
Itu ukuran baik. Ukuran baik. Dia kalau ada WhatsApp, ada ni apa semua Telegram dia kadang-kadang nakal sikit kan. Duk tengok video tu lah, duk tengok TikTok lah apa semua. Ni kalau tak ada handphone ni kita kata baik lah. Sebab mata dia terjaga, dia tengok benda-benda yang mengarut dalam handphone semua. Nak communicate payah ha. Kan? Nak telefon payah, nak contact payah kan. Dia berkenaan. Jadi kami nak cakap rupanya perangai lelaki hak nakal-nakal jumpa dekat perempuan macam ustazah, hak perempuan nakal-nakal jumpa dekat ustaz, jumpa dekat EDP masjid, sampai EDP masjid dalam ni. Kan? Jaga-jaga. Kan jaga-jaga. Kadang-kadang hak nakal tu dah suka kat kita. Kita pun nakal juga sikit-sikit. Kan? Jadi rupa-rupanya benda ni berlaku. Memang berlaku. Benda biasa. Benda biasa juga berlaku kepada orang bukan Islam. Benda biasa. Selera masing-masing. Maka cerita ni lah tuan-tuan sekalian yang diceritakan oleh Uthman bin Affan. Kerana benda ni benda yang tak pelik. Benda yang tidak ganjil dalam kehidupan kita. Yang mana ahli ibadah pelacur suka kat dia. Benda yang tak pelik. Saya ingat satu hamba Allah tu. Saya kenal sangat dia. Zaman mengaji nakal sungguh. Kan? Dia apa ni perempuan. Tapi budak lelaki semua takut kat dia. Dia macam gangster perempuan lah. Nak kata tomboy itu tidak, tapi dia memang nampak keras. Jadi kalau nampak budak lelaki bising ke apa, kalau dia datang semua budak lelaki pakai senyap. Dia punya orang kata gangster tu. Bila kita tanya budak lelaki pun siapa? Senyap dia kata. Kita malah bergaduh dengan orang perempuan. Nanti nampak teruk kat kita kan. Tapi bila dia kahwin, dia ni perempuan style gangster, nampak keras. Tapi bila dia kahwin tuan-tuan, suami dia tu dengan gaya ustaznya, lembutnya, ada janggutnya, dia nampak kan baik. Itu betul-betul. Sebab tu cerita yang disebut oleh Uthman bin Affan ini ada satu cerita yang sebenarnya tidak ganjil dalam kehidupan kita, iaitu apabila pelacur ini dia suka kepada satu orang ahli ibadah. Dia suka pada satu orang ahli ibadah. Lalu pelacur ini dia hantar satu orang untuk bagi tahu kepada ahli ibadah ni tu datang ke rumah dia sebab dia kata ada satu urusan syahadah. Maka ahli ibadat tu dia pun pergilah ke rumah pelacur berkenaan dengan pembantu pelacur itu. Bila dia sampai dan dia masuk dalam rumah tu, maka pelacur itu tutup pintu rumah. Pelacur itu tutup. Mana trap dia. Pelacur itu trap dia. Dan pada masa tu dalam rumah tu tak ada orang lain. Tak ada orang. Maka apa yang ahli ibadah tu nampak ialah satu orang pelacur yang sangat cantik. Sangat cantik. Dan dia bawa satu cawan, satu bekas yang ada khamar, dan ada satu baby. Ada satu baby yang masih kecil. Lalu pelacur ni bagi tahu kepada ahli ibadat ni, dia kata, demi Allah, dia kata, wallahi, demi Allah. Itu nak tanya saya, pelacur ada sebut wallahi ya? Tuan-tuan jangan pelik lah. Pelacur sebut wallahi. Saya pernah cerita kat tuan-tuan kan, Cina yang dekat Pasir Tumbuh, kat pondok Pasir Tumbuh yang duk repair kereta pun sebut la ilaha illallah. Tu Cina kan. Cina yang duk semua tokong pun dia sebut la ilaha illallah. Lara lah, dia bukan Islam. Dia sebut secara lara. Artis-artis dekat Malaysia pun tuan-tuan, cuba tuan-tuan tengok. Pakai seksi, ni ada keluar isu sehari dua ni, satu orang artis pakai baju mandi ketat. Orang pakai kritik dia lah pasal apa pakai baju mandi ketat, tunjuk dalam media sosial. Dia kata dia dah tanya dah mak dia kata okey. Mak pun satu. Mak kata okey. Susah tuan-tuan. Dia kata kain dia tebal, dia kata. Susah. Kalau mak tu setuju, mak pun bagi sokongan. Jadi patut orang macam ni lah dia kata alhamdulillah, tak apalah orang nak kata apa, Allah Taala lebih tahu. Pandai dia alhamdulillah. Jadi apa yang kita pelik? Kalau pelacur pun dia kata wallahi, demi Allah. Sebab memang manusia ni bila dia tak rasa dia tak rasa apa yang dia buat itu salah, maka dia boleh sebut apa sahaja. Dia boleh sebut alhamdulillah, dia boleh sebut wallahi dan seumpama. Maka dalam kisah ni
pelacur itu kata, wallahi, demi Allah, aku tidak menjemputmu untuk urusan syahadah, untuk urusan kesaksian. Dia kata, tapi aku menjemputmu supaya kita ni boleh make love, dia kata. Supaya kita boleh make love. Kalau tak mau make love dengan aku pun, dia kata, marilah minum kan khamar bersama-sama dengan aku. Ataupun kamu bunuh baby. Kalau kamu tak mau buat benda yang aku minta ini, maka aku akan menjerit bahawa engkau telah menceroboh masuk ke dalam rumah. Maknanya perempuan ni dia nak trap dia. Dia nak trap ahli ibadah. Sebab tu kita, tuan-tuan sekalian, bila kita ada zaman kita hari ni, kita ada smartphone. Kalau ada orang yang berlainan jantina, ajnabi, orang yang bukan mahram, tidak ada hubungan kekeluargaan dengan kita, dia hubungi kita melalui dengan cara komunikasi sekarang, WhatsApp, Telegram, SMS, telefon dan sebagainya, maka kita kena hati-hati. Kita kena hati-hati. Kita kena ada satu gap, kena ada barrier supaya kita tidak terjerumus dengan fitnah. Kita nak cakap apa, make sure percakapan kita kalau terdedah tidak menampakkan aib kita. Kalau nampak percakapan tu mula nak menuju kepada benda-benda yang sangat peribadi, maka hendaklah cepat-cepat kita berhenti. Hentikan percakapan atau conversation ni. Kita kena ada cara untuk kita letak barrier kan, antara kita dengan dia. Sebab kalau jadi macam ni, tuan-tuan sekalian, maka kita telah terperangkap. Lalu apa yang berlaku tuan-tuan? Bila dia diugut macam tu, dia kena perangkap, maka ahli ibadat itu dia berlutut dan dia kata zina, dia kata dia tak mau. Dia tak mau berzina dengan pelacur. Bunuh pun dia tak mau. Lalu dia pilih satu benda yang dia anggap paling ringan, iaitu dengan meminum khamar itu. Dia anggap itu yang paling ringan. Sebab bila minum khamar, dia tak buat satu dosa yang menyebabkan dosanya orang lain. Bagi dia itu adalah dosa dia seorang saja. Kalau berzina, bagi dia melibatkan dengan orang, dengan pelacur. Kalau bunuh tak menzalimi bayi itu, maka dia minum khamar. Dia minum khamar atas dan bila dia ketahuan tidak moden kali ini pun, bila kita mabuk saja kan, maka jenayah yang dilakukan dengan sebab kesan daripada mabuk itu tidak boleh dijadikan sebagai defense untuk mempertahankan, membela diri kita tadi. Mana kalau kita bunuh orang, na'udzubillah, kemudian kita kata kita mabuk, maka mabuk itu tidak boleh digunakan untuk mempertahankan. Section 302 kanun keseksaan tetap kena charge Section 302. Tak boleh kata kita mabuk. Kita bawa kata kita langgar orang, kita kata saya tak sengaja langgar orang sebab saya mabuk. Tak boleh. Tak boleh bagi alasan mabuk. Kita pukul orang, kita kata kita tak sengaja pukul orang sampai orang tu patah tangan dia. Saya tak sengaja sebab saya mabuk, saya tak sedar. Tak boleh. Alasan mabuk itu tak boleh. Kecuali mabuk yang dipaksa. Kalau mabuk kita jadi kerana dipaksa atau kerana diperdayakan oleh kawan kita, yang tu baru boleh jadi untuk mempertahankan diri kita, membela diri kita. Tapi kalau kita yang suka rela minum, maka mabuk seperti itu tidak boleh mempertahankan diri. Maka apa yang berlaku tuan-tuan? Lalu Uthman bin Affan dia kata, fajtanibul khamra fa innaha wallahi la yajtami'ul iman wa idmanul khamr illa liyushik an yukhrija ahaduhuma sahibah. Maka sebab itu Umar kata, jauhilah khamar, kerana wallahi, demi Allah, sesungguhnya iman tidak dapat bersatu dengan khamar dalam dada seseorang, melainkan mesti keluar salah satu daripada. Hadis ni hadis Imam Nasa'i dan Al-Hafiz Abu Tahir kata sanad hadis ni sahih. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, kita kenalah berhati-hati dengan apa yang dipanggil sebagai ibu kepada punca segala maksiat, yakni khamar ini.
Sidang hadirin mukminin, kita baca sikit definisi khamar dalam kitab kita ni pada muka surat 402. Baik, apa yang dimaksudkan dengan khamar? Baik, para fuqaha berbeza pendapat tentang definisi khamar yang wajib dikenakan. Definisi khamar yang wajib dikenakan hudud ke atas peminum-peminum. Yang kata khamar ni kalau minum, tapi tak wajib kena hudud ke atas apa yang minum. Para ulama dalam masalah ini. Pendapat jumhur ulama berpendapat setiap benda atau bahan yang memabukkan dinamakan khamar, sama ada benda atau bahan itu sedikit ataupun banyak. Tak kira lah banyak, setiap benda yang mabuk, bahan yang mabuk, itu adalah khamar. Sebab berdasarkan hadis muttafaqun alaihi, hadis Umar radhiyallahu anhu, kullu muskirin khamr wa kullu muskirin haram. Setiap benda yang memabukkan dinamakan sebagai khamar, dan setiap benda yang memabukkan adalah haram. Jadi oleh sebab hadis ni kata kullu muskirin khamr, setiap benda yang mabuk tu khamar, wa kullu muskirin haram, maka jawapan dia setiap benda dihukum sebagai haram kalau dia memabukkan. Tak kira nama apa, sikit banyak, bahan macam mana, tak kira, setiap benda yang memabukkan maka itu khamar. Maka setiap benda yang memabukkan itu haram. Jadi itu antara nas yang digunakan oleh para ulama. Yang kedua, kan, hadis daripada Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ni hadis Bukhari dan Muslim juga, kan, iaitu hadis nazala tahrimul khamr wa hiya min khamsah, telah turun hukum untuk mengharamkan minuman khamar, di mana khamar itu dibuat daripada 5 bahan. Ini antara punca berbeza pendapat di antara jumhur ulama dengan ulama Hanafiyah sebagai contoh. 5 bahan. Apa dia? Iaitu buah anggur, tamar, madu, gandum dan syair. Dan yang dinamakan khamar adalah benda yang menghilangkan akal fikiran. Jadi sebahagian ulama dia kata sebab hadis ini sebut 5 benda, maka apakah dia terhad kepada 5 benda ini ataupun 5 benda sebagai contoh benda yang lazim, benda yang biasa, kan? Macam kita lah, kita bercakap ni bahasa bercakap lah, tuan-tuan, bahasa bercakap. Kita bercakap pun kadang-kadang mengelirukan juga. Ubat gigi orang kampung panggil Colgate, walaupun dia Daki, Dali, dia Safi, brand zaitun, tapi panggil Colgate juga. Sebab apa sebut Colgate? Sebab kita mula-mula kenal Colgate ya. Lepas tu datanglah brand apa sekalipun kita panggil Colgate juga. Macam tu maksud dia, kan? Sama juga dengan Maggi. Bawa mai lah brand apa sekalipun, Mindomie lah, apa macam-macam brand sekarang ni, kan, Adabi dan sebagainya, kita tetap panggil Maggi juga, sedangkan Maggi itu brand. Tapi sebab awal-awal dulu instant noodles, kan, mi segera ni awal-awal dulu kita kenal dari kecil, buka-buka mata kita kenal Maggi, maka sampai sekarang walaupun ada brand lain yang banyak, tetap panggil Maggi juga. Budak sekarang suka apa? Maggi Korea. Nak sebut brand apa tak tahu, tapi Maggi Korea dia kata, kan? Pasal apa? Sebab Maggi tu kita kenal dulu, kemudian yang datang kemudian ni kita dah tak berapa ingat dah nama apa semua, tapi kita kenal yang dulu. Maka sebab tu hukum agama ni, tuan-tuan, sekarang kita kena tengok konteks dia, kan, kita kena tengok keadaan masyarakat, kan, bahasa percakapan dan sebagainya, adat budaya dia, untuk kita meletakkan satu-satu hukum, kan, untuk kita letakkan satu-satu hukum. Baik. Kemudian hadis yang ketiga, hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kan, maksudnya bahawasanya daripada gandum itu khamar, dan daripada syair itu khamar, daripada anggur kering itu khamar, daripada tamar itu khamar, dan daripada madu itu khamar, dan aku melarang minum benda-benda yang memabukkan. Jadi dalam hadis ni disebut nama-nama tertentu. Maka Al-Khitabi kata, apa dia kata? Menentukan khamar kepada benda-benda dan bahan
yang 5 ini bukanlah kerana khamar itu hanya dibuat daripada benda dan bahan yang tersebut sahaja, tetapi adalah kerana khamar itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga pada zaman sahabat adalah dibuat daripada benda-benda dan bahan yang 5 tadi. Sebab lazimnya dibuat daripada 5 benda tu, maka disebut 5 benda tu. Jadi itu yang kita kena tahu, keadaan masyarakat, suasana dia, konteks dia, maka barulah kita faham kenapa majoriti ulama dia tidak menghadkan khamar itu hanya pada 5, tapi mereka kata bahawa apa sahaja yang memabukkan. Maka daripada dasar inilah Al-Khitabi dia menegaskan setiap benda yang memabukkan daripada bahan apapun terjadi benda itu adalah termasuk dalam jenis khamar, di mana hukumnya adalah sama seperti benda-benda yang terjadi daripada bahan-bahan yang 5 itu juga. Dan Al-Khitabi menegaskan lagi bahawa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar, yang maksudnya tiap-tiap benda yang memabukkan adalah dinamakan khamar, dan tiap-tiap benda yang memabukkan hukumnya adalah haram. Hadis ini menjadi dalil bahawa khamar itu ialah setiap minuman yang memabukkan peminumnya, dan di mana hukumnya ada seperti meminum khamar juga, iaitu haram dan wajib dikenakan hukuman hudud. Jadi itu dia kata, yang penting asalkan kesan dia memang mabuk, maka dia adalah khamar dan dia adalah haram. Cuma kalau tuan-tuan baca bawah tu pendapat Imam Abu Hanifah, kan? Pendapat Imam Abu Hanifah dia lain sikit. Imam Abu Hanifah dia kata khamar ni sejenis minuman yang memabukkan, yang asal dia perahan kurma dan anggur. Sebab apa? Sebab dia kata hadis al-khamra min hataini syajarataini, apa dia? Yang pertama an-nakhlah, yang kedua wal inabah. Kan Nabi sebut dalam hadis ni yang kata al-khamr, yang kata al-khamr tu apa? Min hataini syajaratain. Khamar itu daripada 2 pokok ni. Kan min hataini syajaratain, daripada 2 pokok ni. Apa dia pokok apa? Pokok kurma dan pokok anggur. Jadi bukan kata Imam Abu Hanifah tidak berpegang kepada hadis, tapi cara menerima hadis tu, kan, dan cara faham. Ini yang disebut sebagai al-khilaf fi fahmin nas. Khilaf ulama dalam memahami nas agama. Maka Imam Abu Hanifah dia membezakan hukuman bagi peminum khamar yang dibuat dari buah anggur dengan minuman lain yang memabukkan yang dibuat selain daripada buah anggur. Jadi tuan-tuan kena faham, Imam Abu Hanifah dalam masalah ni nampaknya dia ambil sikap lebih berhati-hati. Kalau khamar itu dibuat daripada anggur, dibuat daripada bahan yang disebut dalam hadis, maka yang tu bagi dia confirm yang tu haram. Tuan-tuan tengok mazhab Hanafi ni dia lain sikit. Fardu lain, wajib lain. Kita mazhab Syafi'i, fardu dengan wajib sama. Kita mazhab Syafi'i, fardu dengan wajib sama. Maknanya wajib lah dua-dua tu. Wajib dengan fardu ni sama. Kita mesti buat. Kalau tak buat berdosa. Itu fardu dengan wajib dalam mazhab Syafi'i. Tapi di kalangan ulama Hanafiyah, dia kata bahawa fardu dengan wajib lain. Fardu, benda yang wajib kita buat, yang kita yakin, jazam, secara pasti, berdasarkan nas. Mana nas tu kuat. Tapi benda yang zanni daripada nas, yang tak begitu jelas, tapi dihukum sebagai wajib, maka dia panggil wajib dan dia tak panggil fardu. Nampak tak? Jadi mazhab Hanafi dalam masalah tu dia nampak lebih berhati-hati dalam memilih perkataan. Sebab dia tak mau begitu yakin, begitu tegas dalam mewajibkan benda yang nasnya tidak begitu jelas. Itu perbezaan antara mazhab Hanafi dengan mazhab Imam Syafi'i. Jadi Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama Hanafiyah dia kata khamar haram. Tapi benda yang bukan khamar, tapi kalau memabukkan juga, haram juga, bukan kata halal. Haram juga. Cuma hukuman itu dibezakan. Hukuman itu dibezakan.
Kalau khamar itu daripada anggur, maka dia di bawah hudud. Kalau minum benda yang memabukkan, tapi dia bukan khamar, dia bukan dibuat daripada anggur, maka dia bukan hudud, tapi dia di bawah ta'zir. Itu pendapat sebahagian antara hukuman bagi kesalahan minum arak yang dipanggil sebagai khamar, dibuat daripada bahan yang Nabi sebut dengan jelas dalam hadis, dengan bahan lain. Macam kita sekarang ni, kita ada kilang, kan dia buat campuran bahan kimia apa semua tu. Maka di sisi ulama Hanafiyah yang kan dalam menurunkan hukum mengharamkan arak. Mula pun dengan arak. Siapa dekat Lunas ni buat kenduri dengan arak? Ada? Kukulatul Imam, AJK Masjid buat kenduri dengan arak? Tak ada. Pasal apa tak ada? Sebab zaman kita hari ni, kita dah terima dah arak tu haram. Tapi kita akan jumpa cerita-cerita yang mana zaman sahabat dulu, masa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, dia orang ni minum arak. Dia orang minum arak. Pasal apa? Sebab masa tu arak masih dibenarkan. Iaitu surah An-Nahl ayat 67. Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana inna fi dhalika laayatan liqaumin ya'qilun. Dan daripada buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang memikirkan. Cuba tuan-tuan tengok, Allah Ta'ala gandingkan, kan? Allah Ta'ala gandingkan buat minuman tu sakaran wa rizqan hasana, buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Jadi peringkat tu tuan-tuan, peringkat arak masih lagi dibenarkan. Sebab tu para sahabat Nabi ada yang minum arak, Abdurrahman bin Auf dan sebagainya. Lepas Allah Ta'ala kata benda tu boleh minum, datanglah yang kedua, iaitu perintah supaya menjauhkan diri dari khamar, sebab mudarat dia lebih besar. Tapi belum haram lagi. Jauhkan. Pasal apa? Sebab mudarat dia lebih banyak. Manfaat dia ada tapi tidak sebanyak mudarat. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Ini ayat yang kita baca tadi. Kan? Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan adalah beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi kedua-duanya, yakni dosa khamar dan dosa judi, lebih besar dari manfaatnya. Tengok cara Allah Ta'ala tackle, kan, hamba dia. Kita pun kena tiru tuan-tuan. Dakwah ni kita kena tiru. Bagaimana Quran, Allah dia boleh apa? Sebab dia kun fayakun. Tapi itu pun Allah Ta'ala ajar kepada kita hikmah tu macam mana. Kita dengan anak kita, kita dengan jiran kita, dengan ahli keluarga kita, dengan kawan kita, kena ada hikmah. Banyak benda yang kita kena tolak ansur, kena buat secara ansur-ansur, tak boleh secara mengejut dan sebagainya. Banyak benda yang kena bertahap, berperingkat-peringkat. Ini semua bimbingan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Yang ketiganya, Allah Ta'ala turunkan ayat lain pula. Sekarang ni dia larang khamar, tapi dia tak larang pada semua masa. Dia larang waktu tertentu sahaja, waktu semayang. Waktu semayang tak boleh dah nak minum arak. Tadi ayat tadi kata arak tu banyak mudarat, jauhilah dia, kan? Tapi tak haram lagi. Yang ketiga ni boleh minum lagi, tapi waktu semayang jangan minum, kan? Oh, kita kalau zaman kita syok tu boleh minum arak, cuma nak semayangnya jangan minum. Kan? Kalau zaman kita lagu ni, sebelum semayang tu lagi 2-3 jam penuh kat kedai Cina. Penuh kat kedai Cina duk minum apa semua, duk sembang bab politik lah, bab tu orang nanti dekat-dekat dengan semayang, stop mah. Jangan minum. Tapi dah kita zaman kita ni dah haram, kan? Tak ada lah kita nak minum khamar, kan?
Tapi di peringkat ketiga macam itulah. Peringkat ketiga zaman Nabi masih hidup, sahabat-sahabat duk minum arak lagi, turunlah ayat yang ketiga, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu faham apa yang kamu ucapkan. Baik, yang akhir sekali barulah datangnya ayat ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ayat yang kita tahu bagaimana Allah Taala menyeru wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamar, berjudi, kan korban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, itu termasuk dalam perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan. Jadi itu akhirnya secara mu'tamad diharamkan kepada kita. Jadi dengan itu tuan-tuan sekalian, banyak benda lah yang kita boleh belajar daripada kisah ini, cerita ini, dan bagaimana para ulama menerangkan kepada kita hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita nanti akan dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati khamar dari sungai-sungai syurga insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.